Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan pada pagi yang berbahagia di hujung minggu ni kita diberi izin oleh Allah untuk meneruskan kehidupan dan kita beroleh kesihatan. Kita doakan kesihatan untuk sahabat-sahabat kita yang sedang melalui wabak COVID-19 ni. Dan Allah berikan pada mereka kesembuhan sebaiknya, lebih baik daripada sebelumnya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada terkena wabak ni, kan? Mereka yang pergi dah bertemu dengan Allah dengan sebab wabak ni, Allah ampunkan dosa mereka, ditinggikan darjat mereka, diberi kemuliaan kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, dalam kita melalui hidup ni, mari kita belajar beberapa perkara tentang perkara yang penting untuk kita jaga dalam hidup ni, supaya mudah-mudahan melalui proses kehidupan di saat ini kita beroleh ketenangan, kelapangan dan dapat terus berbuat kebaikan dalam hidup ni. Penting tuan-tuan kan, jiwa dan hati kita jaga, sebab suasana macam ni lah menjadikan kita kurang tenteram, dipengaruhi oleh berbagai perkara sehingga manusia boleh rosakkan orang lain dan rosakkan diri dia. So mari kita tengok sedikit. Hari ni kita nak berbicara tentang nafsu yang ada dalam diri kita ni. Tapi saya nak ambil dekat tempat yang paling selamat. Tuan-tuan kita tak berbicara sampai darjat yang lebih tinggi. Kita ambil daripada nafsu ammarah, lawamah, mulhamah dan juga mutmainnah. Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran tentang nafsu ammarah ni dalam surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu ni menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Nafsu ammarah, semua manusia buat jahat, jadi jahat. Jadi saya akan ceritakan tuan-tuan beberapa contoh supaya kita boleh nampak terus dalam hadis yang singkat ni. Dalam diri kita juga ada satu lagi nafsu yang dipanggil nafsu lawamah. Dia sama ada cakapnya, sikapnya mudah terjebak dalam dosa. Duduk dengan orang yang berbuat benda tak elok, dia pun akan ikut sama. Duduk dengan kumpulan orang yang baik, dia akan jadi baik. Dia mudah terjebak. Dia hilang kawalan. Dia tak kuat. Dia tak berjaya mengalahkan tuntunan nafsunya. Kalau dia proses diri dia, dia baiki diri, bertemu dengan orang yang baik, berada dalam suasana yang baik, dua perkara dia akan jaga, dia akan jadi mulhamah. Nafsu mulhamah ni tak buatlah dosa besar, tapi kadang terjebak dalam dosa kecil. Pandangan mata, tertengok benda yang tak elok. Kadang cakap tu agak tak dapat dia kawal, tapi dia cepat minta ampun. Tu lebih dia. Sedar je dia minta ampun. Kau dengar orang, dia boleh WhatsApp balik bagi tahu dia minta maaf apa yang dia dah hantar tadi. Dan dalam diri orang nafsu mulhamah ni, rasa nak buat baik tu selalu ada. Ada je. Cuma kebaikan dia buat tu sering dicelahi. Saya kata kena tengok betul, kita kena kenal mainan syaitan ni. Sebab bila kita nak buat baik, teringin nak buat baik, buat. Lintas benda tak elok, kita larang dia. Tak salah, ni tercemar nama baik kau, keluarga kau. Macam mana kalau anak kau buat tu, kau tak suka kan? Macam mana kalau anak kau tahu? Dia kena ada macam tu, bercakap selalu, berbisik selalu kat diri dia. Dia kan jadi elok, dia kena ditenangkan, dikawal. Bila kita jadi nafsu mutmainnah, kita kawal dengan baik, dia akan pergi ke situ. Bila dia jadi nafsu mutmainnah, ni yang Allah sebut dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang redha dan diredainya. Kita redha dengan Allah, Allah meredai kita. Allahu akbar. Nak sangat sebelum kita mati duduk kat sini tuan-tuan. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ni label paling selamat nak balik jumpa Allah. Untuk mudah kita berbicara sini, saya nak sebutkan macam ni. Perbezaan antara ajakan nafsu dengan syaitan. Nafsu ni kalau dia ajak buat satu benda yang tak elok, kalau kita tak nak, dia berhenti lah.
Contoh dia kata lah semayang kejap lagi lah, dia kata panjang lagi Zuhur ni, kita bangun juga buat, dia berhenti, habis lah kita boleh semayang dengan elok. Tapi syaitan tak, kita bangun solat pun dia akan suruh pula kita pakai lebih kurang macam ni pun okey juga, kau pakai t-shirt je okey dah. Orang kat luar langsung tak semayang, dia suka jadikan kita buat dengan tak beradab. Dalam semayang ni masuk pula gangguan lagi kita, sampai kita macam-macam benda masuk. Kadang kita tak ingat dah kita baca Fatihah kata rakaat keberapa kita tak tahu. Syaitan takkan berhenti, dia cuba nak bagi amalan kita tu jadi rosak, kalaupun tidak batal. So kita kena jaga sungguh-sungguh. So macam mana kita nak tahu benda macam ni, saya nak sebut dalam contoh gini. Pertama kita tengok indikator kita, kedudukan kita sekarang, kita duduk di mana, baru senang. Kalau contoh kita masuk pasar raya lah kata, kalau nafsu tu mutmainah, dia kata beli yang betul-betul keperluan. Kalau kita nak beli juga lebih, beli untuk orang lain, tolong orang lain. Ataupun dia kata kalau pergi kat pasar raya Aceh yang banyak kat tempat kita tu, dia kata ada tak sesiapa yang beli barang tak bayar? Dia kata ni ada orang ni, saya sampai tak nak bagi, bukan tak nak tolong, saya tak nak bagi lah. Dia kata 150 lah tiap-tiap kali mari beli sampai RM50 barang, tapi tak boleh nak bayar. Dah 100.5 dah, saya pun nak pusing modal macam mana. Tak, saya nak bayar untuk dia sebulan. Tu nafsu mutmainah. Dah dia beli barang dia beli takat keperluan, dia nak beli juga lebih, dia tolong orang lain. Level tu ke kita tuan-tuan? Masing-masing kita pakat tengok benda ni. Kalau mulhamah, dia suka buat baik, dia beli apa yang ditulis. Ni barang ni murah lagi, tak apalah, bulan depan tah barang lain pula murah. Dia takat tu lah kebaikan untuk diri dia. Kalau lawamah, tulis 10, beli 15, beli 20. Tu biasa lah kita tuan-tuan kan. Pantang tengok barang murah, beli dululah, tah minggu depan ni. Tak ada dah macam ni. Kalau amarah, Masya Allah, tak sabar, dah beli barang, tengok queue panjang, sepak troli, marah orang depan. Kenapa marah tokey kedai? Kenapa kaunter ni, tengoklah orang baris panjang mana. Cuba ada sampai 2 kaunter, 3 kaunter ke. Orang lain pergi mana, tengok duduk rehat je. Kat belakang tu ramai duduk cekak, isap rokok je. Panggil lah dia orang. Dia jenis macam tu. Rosak tak? Rosak tuan-tuan. Contoh tentang solat kata. Kalau solat tahajud lah saya ambil lebih mudah untuk kita nampak kan. Sebab dia digalakkan oleh Allah. Kalau nafsu mutmainah, dia tahu kalau aku tidur lewat, bangun memang payah. Telajak subuh pun payah nak bangun ni. Dia tidur awal. Dia dapat qiyam pula dengan berbagai lagi amal. Di samping buat solat, boleh pula baca Quran, boleh pula berdoa. Ni orang hebat tuan-tuan. Dia programkan, dia kena tahu. So kita kena tahu betul gerak diri kita ni, dan kita kena berjaya kawal dia. So buat dengan pengetahuan, buat dengan kesedaran. Kalau kita ikut kebiasaan, tak apalah, nantilah umur baru 40, umur 60 nanti tak sibuk sangat, okeylah, Tuhan tahu aku. Jangan cuba nak buat Tuhan macam kawan kita. Jangan tak beradab dengan Allah tuan-tuan. Kalau nafsu mulhamah, layan WhatsApp dulu, dah duduk atas katil lah. Kalau mulhamah ni, dia baik, dia nak bangun, dah duduk tidur awal lah. Tapi tu saya kata tadi, nafsu kata tengoklah WhatsApp tu dulu, tak ada benda penting, tengok satu je. Tengok hak kita nak tengok penting tu tak ada. Bukan family, tapi hak lain, kawan-kawan kita. Dah duduk atas katil pukul 10, boleh tidur dekat pukul 12. Tu saya kata dia rosaknya di situ. Dia baik, tapi alpah. Dah tidur lewat, bangun juga tahajud. Dia bukan tak bangun, dia tetap akan bangun, tapi pukul 5.30, 5.40, lagi 10 minit nak masuk subuh. Kalau lawamah, layan movie, lepas tu tengok WhatsApp pula, memang terlepaslah qiyam, tahajud ke mana. Subuh pun kadang-kadang, Masya Allah, dah dekat ujung. Kalau nafsu amarah, tak usah sebut yang fardu, atau yang solat sunat, yang fardu pun lihat. Lepas tu tengok movie pula, tengok yang kotor-kotor pula tu, jadi rosak. Dalam bab sedekah, saya ambil benda-benda baik. Jangan kita cakap benda yang tak elok ni, buat benda baik. Macam mana boleh rosak? Kalau nafsu mutmainah, kalau dia memberi, dia beri yang terbaik. Kalau wang, macam kita buat contoh selalu kan, dia tertarik keluar duit RM10, dia nak bagi RM5, tertarik keluar 10. Dia kata, Sabri, kau nak bagi 5 kan, tapi Allah kata bagi 10. Dia tak masuk balik dah. Dia kata ni gerak Allah, ni orang hebat. Malah note kertas tu pun dia tengok. Kalau nak bagi RM10 dalam 3 keping note 10, dia akan ambil yang paling baik.
Bukan ada orang tahu pun, orang tengok nilai ya. Dia nak kata Allah sedang tengok engkau. Kau bagi yang terbaik dalam hidup engkau pun kau nak yang terbaik kan? Kau bagi yang terbaik. Ni orang hebat tuan-tuan. Kalau pakaian pun dia bagi kat orang, dia bagi pakaian yang dia sedang pakai. Tu kata hebatnya. Kalau orang nafsu mutmainnah, apa yang terbaik dia pakai itu juga yang akan dapat kepada orang. Jadi kalau dapat pahala dia boleh pakai 2 tahun, orang tu pun dapat 2 tahun jugalah. Selagi benda tu masih elok boleh pakai. Kalau nafsu mulhamah, dia suka memberi tapi bukan yang terbaik. Yang dah dia tak nak pakai dah. Ini masalah kita tuan-tuan. Kita rasa sayang betul nak bagi kat orang yang elok ni. Kalau kita makan pizza kedai yang hebat, tapi kalau kita nak bagi kat orang, kita pergi cari pizza dekat pasaraya aja. Tuan, dia faham tak maksud saya? Okey ni pizza juga. Maksudnya level kita dengan Allah tu, padahal dia tu kan makhluk Allah juga, macam kita juga. Kita kau nak yang terbaik tu apa, nak dapat doa. Sebab bila kita beri tu sebenarnya kita bukan bagi kat dia, kita bagi pada Allah, simpanan dia untuk Allah. Kenapa kita bagi yang tak elok kepada Allah? Sedekah tu untuk Allah nilai. Dia dapat habis gitu je. Dia ucap terima kasih ke kita. Tapi sedekah tu nak bagi jadi pahala tu. Tapi kalau nafsu lawamah lagilah, dia suka persoalkan pula. Betul ke ni sekolah tahfiz nak buat di mana? Dah lah tak bagi. Persoalkan pula. Saya rasa saya dah bagi dah bulan lepas, tengok lagi muka awak kat sini Allah Akbar, dah lah tak bagi, kecilkan hati orang. Dia bagi juga, tapi bagilah bentuk macam tu. Suka mengungkit. Kalau nafsu amarah, Masya Allah, dalam bakil, kedekut, pahit tuan-tuan. Usahlah sendiri. Saya pun dulu susah macam ni, usaha sendiri. Buat apa duk minta baik tak usah buat langsung. Kalau sekolah tahfiz tak usah buat lah, aku dah tak ada duit. Allah pun tak paksa kita. Dahsyat tuan-tuan, sakitkan lagi hati orang. Dalam bakhil. Dengan agama Allah kedekut, sakitkan pula hati orang, berganda-ganda. Nafsu amarah ni bukan marah, dia nafsu yang jahat. So tuan-tuan, cubalah tuan-tuan jadikan diri kita ni manusia yang terpuji dan baik akhlaknya. Wallahu alam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita kenal gerak nafsu ni, kita dapatlah timbang diri kita untuk kita tahu macam mana kita nak updatekan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.